السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 130. Muka surat 130. Kita masuk bab ma jaa fi nahyi an darbil khudud wa syaqqil juyub indal musibah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan tegah tampak pipi dan cari-carikan leher baju pada waktu kena satu-satu musibah kemalangan. Ini tajuk malam ni dia nak pesan dekat kita apabila kita ditimpa musibah. Musibah ni daripada perkataan asabah. Asabah makna dia timpa. Musibah maksudnya benda yang kena timpa. Apabila kita ditimpa apa-apa benda yang kita tak seronok, maka pada ketika itu dilarang bagi kita ni darbil khudud. Dilarang bagi kita ni piduk tampak pipi, piduk pukul badan dan sebagainya, kerana nak tunjuk tak redanya kita atas apa yang menimpa. Dan dilarang kepada kita wasyaqqil juyub, piduk koyak-koyak tengkok baju, koyak poket baju, koyak baju, tarik kancing baju, bertabung semua, kerana nak tunjuk tak puas hati dengan musibah yang menimpa. Ini adalah amalan jahiliah dan dilarang oleh agama daripada orang-orang yang beragama buat benda-benda yang seumpama ini. Ketahuilah saudaraku, tabiat kebodohan itu ada banyak, dia kata. Tabiat bodoh tu dia kata banyak berlaku. Setengah daripadanya ialah apabila kena satu kemalangan seperti mati anak, ataupun mati suami, ataupun kebakaran atau sebagainya, maka mulalah menampak-nampak pipi dan menghempas-hempas kepala dan mencari-carikan baju di badan dan berseru-seru dengan kata dia amboi roginya, oh gunung, oh buah hati dan lainnya. Ini macam-macam. Bila kena saja satu musibah, satu kemalangan, terus mulut dandan bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Mulut ni dandan terbit benda yang bukan-bukan. Awal dah Tuhan ni punya ramai manusia duk ada pasal apa, pilih aku bagi kena benda ni, mulut duk cakap. Awak Tuhan buat lagu ni kat aku punya susah payah duk semayang, duk sembah dia hari-hari, dia pergi buat kat aku macam ni. Awak Tuhan ni pilih aku, sedangkan aku punya jaga amal-amal baik aku duk buat hari-hari. Orang hari-hari duk minum arak, dia tak buat macam ni. Mulut dia duk bercakap macam tu salah dari segi agama. Kerana cakap-cakap tu menggambarkan kita tak puas hati dengan apa yang Tuhan takdir ke kita. Apatah lagi pergi sampai ke peringkat duduk runyai rambut, duduk tampak pipi, pukul badan dan sebagainya, kerana nak tunjuk rasa bantah atas apa yang Tuhan timpakan kepada kita. Benda ni salah di sisi agama. Dia kata maka yang demikian itu adalah perangai wuduh dan perangai yang tidak disukai oleh syarak. Itu perangai wuduh. Dia kata perangai tak elok, tak patut orang Islam buat benda macam tu. Sekarang dapat kita lihat perangai yang begini pada setengah-setengah orang perempuan. Dia kata istimewa pula perempuan-perempuan Masir. Dia kata banyak hadap buat kelakuan ni orang perempuan. Banyak hadap buat kelakuan ni orang perempuan. Laki dia sakit, pak dia sakit ke apa-apa semua, tak tahu orang beralih abang ke dia kata laki hang tak ada dah. Wah bunyi. Lebih pada siren balai polis bunyi. Perbuatan itu tak elok. Mati ni semua orang akan mati, tak tahu bila. Takdir benda tu jadi, air mata keluar cukup untuk nak menceritakan kesedihan. Cukup. Mulut tak sah riau. Riau tu dilarang oleh agama. Begitu. Dia kata lebih-lebih lagi perempuan-perempuan Mesir. Ini perangai mereka. Maka sangat dah dilarang oleh syarak akan perangai dan kelakuan yang demikian itu. Dilarang oleh agama. Maka bermula dalil yang menunjukkan sebagai hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi.
Kata dia, an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minna man syaqqa al-juyub wa daraba al-khudud wa da'a bi da'watil jahiliyah." Diriwayatkan daripada seorang yang alim daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, tiada daripada aku, yakni tiada berhubung dengan aku, dan tiada ia orang yang ikut sunnah aku. Nabi kata. Bila Nabi guna perkataan tadi, laisa minna, bukan daripada kalangan kami. Maksudnya ni bukan orang yang ikut sunnah aku, Nabi kata. Dan tiada aku redha akan perbuatan orang yang mencari-carikan leher baju yang dipakai di badannya. Nabi kata, mana-mana orang yang apabila ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, dia pergi buat bebai, ikut koyak baju, duk kaya dan sebagainya. Nabi kata, ini orang tidak ikut sunnah aku. Ini orang tidak mau ikut dan tidak mau redha dengan ketentuan Tuhan kita. Dan menampak-nampak pipi. Dan merogol-rogol rambut. Rogol dia kata. Maksudnya duk ronyih rambut. Dan menghempas-hempas badan. Dan berseru-seru dengan seruan jahiliah. Dia kata. Macam-macam lah kelaku nak buat ni. Cakap muka. Riau menjerit, berguling atas tanah. Kasim, Kasim, Kasim. Itu contoh lah tu. Itu contoh. Kan? Kawan ni dah kena tipu. Pergi duduk kubung tu. Dia ingat kubung bini dia. Tertomel seorang pula kata, pasal apa saudara duk teriak kubung bini saya? Itu terkejut. Dia beralih tengok dekat ada sogek mulut ni. Dia kata, ni apa ni? Hang ni tak patut dilahirkan sebagai manusia. Hang ni sebenarnya hewan. Kasim duk guling. Guling tu amal jahiliah. Dia kata. Dia kata tak boleh macam tu. Maka seperti dikatanya, amboi, manja aku. Ni mulut keluar macam-macam lah. Kawah mati tu anak dia. Allah, dia kata anak aku, manja aku, apa macam-macam. Amboi, dia kata. Macam-macam tu contoh-contoh. Dia kata buah hati aku, gunung tinggi aku, macam-macam. Ataupun dia kata celakalah aku, macam-macam. Maka barang siapa melakukan yang demikian itu pada waktu kena kemalangan itu, maka bukanlah ia daripada golongan kami. Siapa yang bila ditimpa musibah, mulut dia bercakap benda huduh, Nabi kata dia bukan daripada kalangan orang yang patuh kepada sunnah aku. Begitu. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi karahiyatin nauh. Nauh, baca bagi atas. Ma jaa fi karahiyatin nauh. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah, keriau meratap atas si mati. An-nauh makna dia keriau, meratih mulut dan sebagainya. Ketahuilah saudaraku, menangis satu orang yang mati itu tidak ditegah oleh syarak. Menangis ni tak salah. Kita ditimpa satu susah, satu kemalangan menimpa keluarga kita, satu musibah kena dekat orang yang kita sayang dan sebagainya, air mata terbit, air mata jatuh meleleh itu tidak salah. Itu tidak salah. Bahkan harus ia ke atas orang yang menangisnya. Menangis itu tak salah, bahkan harus. Dia kata pasal apa? Pasal Nabi pun biasa menangis apabila dia kehilangan anak dia. Tetapi ada pula orang yang melampau-lampau menangis ke atas yang mati itu dengan riau dan menjerit. Ada yang terlebih. Tuan-tuan, Islam ni tuan-tuan. Islam ni Nabi kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara tu kita ambil yang intermediate. Kita ambil yang sederhana, yang pertengahan. Islam macam tu. Kita pergi terlajak lebih pun Islam tak mau. Kita tertinggal jauh di belakang pun Islam tak mau. Islam mau kita ni sederhana. Awsat. Awsat maksudnya kita ambil yang pertengahan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu pernah dia mengajar di masjid seminggu sekali aja. Maka ramai orang pergi jumpa dia. Dia berkata dekat dia, "Ya Aba Abdurrahman, pasal apa kamu tidak boleh mengajar dekat kami tiap-tiap hari?" Dia pergi jumpa dia. Dia berkata, pasal apa tak boleh mengajar tiap-tiap hari? Ni hang mengajar ni bagus ni, sedap ni. Kami rasa apa yang hang sampaikan dekat kami betul-betul bagi manfaat dekat kami. Awak tak mengajar tiap-tiap hari? Dia jawab apa? Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah tak akan jemu bagi pahala. Tapi Allah takut kamu jemu untuk nak mencari pahala.
Nabi SAW kata Allah dia tak jemu. Hari-hari kita mengaji merata tempat, tiap-tiap malam kita buat semayang tahajud, Allah tak jemu nak bagi pahala dekat kita. Kita buat dia bagi, kita buat dia bagi. Walau kita buat tu kecil, pahala tetap Tuhan bagi. Tuhan tak jemu nak bagi pahala dekat hamba-hamba dia. Tapi Nabi kata takut apa? Takut hampa terlajak sangat, esok hampa jemu. Tokoh dia main syekh nak mengaji ni sampai siang malam mengaji, sampai tiap-tiap hari, sampai tak ada waktu off, duduk di rumah dengan anak bini mengaji ni sampai tiap-tiap hari, sampai anak sakit bini ajak pergi klinik, hang jangan jadi setan, duk halang aku pergi mengaji. Terlebihnya tu terlebih. Dia terlebih. Tak ada setahun mengaji, dia berasa dia alim besar dah, mana mutang-upi dah. Tengok-tengok duk ada dekat Syurah Heboh. Pasal apa? Pasal terlebih. Dia bila terlebih nak jadi pasal. Nabi kata wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara kita ambil yang patut-patut padan. Jangan terlebih, jangan tertinggal jauh di belakang. Dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi kemalangan, dalam menghadapi kesedihan, menangis, jatuh air mata tu harus. Bahkan Nabi pun jadi macam tu. Tapi kalau sampai nak pergi ke peringkat kayau, menjerit dan sebagainya, nak tunjuk rasa tak puas hati. Hati apa yang Tuhan bagi, itu sudah melampau. Itu dilarang oleh agama. Dia kata. Maka cukup dengan ratap dan gurindam mulutnya. Dia kata ada yang sampai mulut ni duk meratap, meratis sampai tak berhenti-henti. Berbiji-biji sebabnya dan bermacam-macam tangis rayunya. Tak habis-habis mulut ni. Daripada orang beralih habang kadang kata ni suami hang tak ada dah. Oh riau. Lepas habis siren tu bunyi, dia mula buat karangan panjang pula. 2000 patah perkataan. Oh dia kata manalah saya nak pergi lepas ni anak-anak ramai ni siapa nak jaga lepas ni, habislah tempat saya duk berlindung, duk bernaung, duk berpayung selama ni tak ada habislah siapa nak bayar sewa rumah. Dia karang. Yang ni dia panggil apa? An-nauh. Dia panggil ni meratap, riau, menangis yang macam ni dilarang oleh agama. Dia kata. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang ni tuan-tuan, seronok kita baca Bahrul Madi ni. Dia habang satu benda tu kata tak boleh, hadis mai dandan. Dia habang kata satu benda tu sunnah Nabi, hadis dia buat mai dandan. Jadi kita tak mau kita bercakap satu benda kata boleh, kita tak ada hujah. Kita tak mau kita nak bercakap satu benda kata tak boleh, kita tak ada hujah, kita tak mau. Kita nak buat satu benda pasal benda tu boleh. Pasal apa boleh? Ni dia hadis dia ada. Kita tak mau buat satu benda pasal apa? Pasal benda tu tak boleh. Ni dia hadis dia ada. Jadi untuk dijadikan pegangan dan amalan, benda macam ni penting bagi kita. La ni bukan zaman nak dengar saja orang nak kata boleh kan, nak kata tak boleh. La bukan zaman. La zaman kalau kata boleh pasal apa boleh? Hadis kata. La kalau kata tak boleh pasal apa tak boleh? Hadis kata. La bukan zaman bila kata hak tu tak boleh, tak ada hadis pun kira tak boleh. Tak ada. La kita nak dengar alasan dia. Kalau kata SMS ni tak boleh, pasal apa tak boleh? Yang kata SMS ni kita duk tembak masuk SMS harga RM1.9 dan sebagainya, dengan kita mempertaruhkan SMS harga RM1.9 memungkinkan kita dapat hadiah harga RM20,000. Maka pertaruhan RM1.9 itu, pertaruhan itu memungkinkan hilang RM1.9 ataupun memungkinkan dapat RM20,000. Itu judi. Maka bila kata hak tu tak boleh, kena beritahu pasal apa tak boleh. Kita jelaskan pasal judi, tarikh dia macam ni. Maka apa yang nak buat ni menepati tarikh judi. Maka SMS yang seumpama itu adalah judi. Kita dengar, kita faham, kita tak buat. Ini zaman dia. Zaman orang mau penjelasan kepada satu-satu benda. Maka Alhamdulillah Allah buka hati kita, kita main mengaji. Yang kita mengaji ni bukan kitab karangan dongeng dulu kala, tapi kita mengaji hadis Nabi SAW yang dia beritahu kat kita apa yang boleh, dia beritahu kat kita apa yang tak boleh. Kalau dia kata tak boleh, hadis dia ada. Kalau dia kata boleh, hadis dia ada. Baiklah kita duk baca tentang larangan an-nauh, larangan duk menjerit, duk meratih dan sebagainya apabila ditimpa musibah. Pasal apa? Dia kata ada hadis dia. Hadis dia an Ali bin Rabi'ah al-Asdi radhiyallahu anhu. Qala mata rajulun min al-ansar yuqalu lahu Qurazah bin Ka'ab fanniha alaih. Diriwayatkan daripada Ali bin Rabi'ah al-Asdi.
Kata dia telah mati satu orang laki-laki daripada kaum Ansar di dalam negeri Madinah Al-Munawwarah Nabi SAW. Dan tengok. Dia sebut Madinah Al-Munawwarah, dia sebut Nabi SAW. Pasal apa? Pasal Nabi kata, Madinah ini bumi aku. Nabi kata. Maka barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah sampai di Madinah, berdoalah, mudah-mudahan dia mati di Madinah. Nabi kata. Madinah ni bumi Nabi. Walaupun Nabi tidak tumpah darah di situ. Nabi tumpah darah beranak di Mekah. Nabi hijrah mai ke Madinah. Nabi hijrah mai ke Madinah. Nabi duduk di Madinah ni 10 tahun aja. Tapi 10 tahun daripada 63 tahun umur Nabi, 10 tahun Nabi duduk di Madinah tu, Nabi kata Madinah ni bumi aku. Nabi kata. Bumi Nabi SAW. Nabi kata siapa yang diberi kesempatan oleh Allah pergi pijak bumi Madinah, harap-harapkanlah dalam hati dia, mudah-mudahan dia akhirnya mati di Madinah. Mulianya bumi Madinah ini. Maka hadis ni diriwayatkan daripada Ali bin Rabi'ah Al-Asdi. Kata dia telah mati satu orang laki-laki daripada kaum Ansar dalam negeri Madinah Al-Munawwarah Nabi SAW. Nama orang yang mati itu ialah Qurazah bin Ka'ab. Yang mati itu nama dia Qurazah. Maka jerih pekik orang-orang pakat kaya, menangis ke atasnya oleh kematiannya itu. Qurazah ni orang bagus, orang baik. Bila dia mati ramai yang sedih. Bila didengar oleh seorang sahabat bagi Nabi SAW akan hal yang demikian itu, maka pergilah dia naik di atas membar dalam masjid serta berkhutbah, menerangkan tentang salah besar menjerit pekik ke atas mayat itu. Maka itulah kata Abu Isa At-Tirmizi, kata dia, Faja Al-Mughirah bin Syu'bah fasa'id al-mimbar fahamidallah wa asna alaih wa qala ma balun nauh fil Islam ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaih uzziba bima niha alaih. Maka telah datang Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bila mati Qurazah ni, ramai orang pakat duk teriak kerana kematian dia. Bukan menangis, teriak. Habislah orang yang selama ni kita duk rojok tanya. Habislah orang yang selama ni jadi alim dalam kampung kita. Habislah orang yang selama ni mustajab doa. Habislah orang bagus ni dah tak ada dah dalam kampung kita. Sambil duk meratap, sambil duk meratih, sambil duk kaya, sambil duk teriak kerana kematian Qurazah ini. Satu orang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, dia tengok keadaan ni. Oh, dia lemah. Dia tengok keadaan ni, benda yang dibuat ni, benda yang dilarang oleh agama. Bila dia tengok ramai orang dah buat benda yang dilarang oleh agama ni, dia lemah. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah ni bila tengok macam ni, dia terus pergi masjid, dia naik atas mimbar, dia bagi satu khutbah. Yang ialah Al-Mughirah bin Syu'bah ini sahabat bagi Nabi SAW. Maka dia ni lari pergi ke masjid Nabi dan masuk dia ke dalam masjid itu. Lalu naik dia di atas mimbar dan berkhutbah dia. Maka mula-mula memuji ia akan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang ditunjuk oleh Nabi. Bukan kata khutbah Jumaat saja, bukan kata khutbah raya saja, bukan kata khutbah gerhana saja. Kita saja-saja nak bangkit bagi ucapan dekat orang pun mulakan dengan selepas Assalamualaikum, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu sunnah Nabi. Bahkan khutbah raya, bahkan khutbah nikah, sebelum kita nak akad nikah ni, orang nak jadi menantu kita, nak menikah dengan anak kita ni, sebelum kita akad nikah dia, kita sebagai wali pada perempuan ni, sunat bagi kita mulakan dengan satu khutbah ringkas. Yang khutbah itu juga bermula dengan memuji Allah. Fahamidallah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Cakaplah apa pun, puji Allah dulu, lepas itu baru abang. Saya sebagai wali dan bapa kepada anak dara ni, saya nak pesan kepada beritahu ni menantu kita ni. Baru dia ketah, dia sampai kaki-kaki dia ketah. Oh, dia kata nak terima anak dia, aku sepada. Bagi satu syarahan perdana dulu kat dia. Tak ada sempena Isra' Mi'raj apa tak ada. Cuma aku nak beritahu ke hang, ni anak aku jaga dia cukup elok ni. Kecil-kecil aku dah ajak dia semayang, aku dah didik dia nak jadi satu manusia yang mukminah, salihah.
Hari ini sampai masa aku nak serah anak aku pada jagaan hang. Tolong jaga dia macam mana aku jaga. Tolong jaga dia macam mana aku jaga. Pesan kat dia lagu tu. Puas hati kita. Kita nak lepas tali pergi dekat dia tu. Puas hati kita. Pasal apa? Kita dah pindah amanah pergi dekat dia dengan cara yang begitu sekali terhormat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah naik atas mimbar, terus alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Dan memuji-muji ia akan sifat kepujian atas Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah. Kemudian kata dia, kenapa kriau jerit menangis meratak-ratak di dalam Islam? Dia kata, pasal apa ni? Hampa orang Islam, hampa pergi buat kerja-kerja macam tu. Pasal apa ni? Hampa mengaku hampa orang Islam, hampa mengaku hampa umat Nabi Muhammad SAW. Pasal apa hampa pergi buat kerja macam tu? Pasal apa pergi kriau, pergi menjerit, pergi meratap dan sebagainya, sedangkan hampa mengaku hampa Islam? Bukankah itu dia sifat zaman kebodohan? Dia kata, bukankah itu amalan menjerit, kriau, tak puas hati apabila ditimpa kemalangan dan musibah ni? Bukankah itu amalan orang jahiliyah? Jahiliyah ni daripada perkataan jahil. Jahil ni makna dia bodoh. Dia kata, bukankah ini amalan masa kita jahiliyah dulu? Lah kita sudah jadi orang Islam. Islam sudah bagi tahu apa boleh buat, apa tak boleh buat. Benda yang kita buat masa kita jahiliyah dulu, lah kita Islam, kita kena berhenti. Kita kena tinggal. Pasal apa pergi nak buat lagi benda-benda yang kita buat masa jahiliyah dulu? Bahwasanya aku dengar Nabi SAW bersabda, barang siapa jerit, pekik, kriau, menangis ke atas satu-satu kematian, nescaya dia azab dengan sebab jerit pekiknya itu, atasnya itu. Itu ya. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man niha alaih uzziba bima niha alaih. Siapa yang menjerit, kriau, memekik dan sebagainya, maka dia azab kerana jerit, kena memekik kita tu, dia azab orang yang duduk dalam kubur ni. Dia pergi kata macam tu. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan Abi Musa dan Qais bin Asim dan Abi Hurairah dan Junadah bin Malik dan Anas dan Ummu Atiyah dan Samurah dan Abi Malik al-Ash'ari. Itu dia. Berapa banyak sahabat-sahabat lain meriwayatkan hadis yang sama tentang larang hidup menjerit bila berlaku kematiannya. Maka kata dia lagi, bermula hadis Al-Mughirah itu ialah hadis yang gharib, hasan lagi sahih. Begitu. Masalah kriau, meratap mayat dengan gurindam, biji sabak dan sebagainya. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu lagi hadis menunjukkan atas haram kriau meratap atas si mati. Kerana yang demikian itu satu daripada kerja orang zaman jahiliah. Iaitu kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah lan yada'ahunna an-nas. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara pada umat aku daripada pekerjaan jahiliah. Nabi kata ada 4 benda, siapa buat 4 benda ni dia sama macam orang jahiliah. Nabi kata. Dan tiada tertinggal sekaliannya oleh orang-orang itu sampailah pada hari kiamat. Nabi kata 4 benda ni, dia kata sampai kiamat akan ada orang buat. Nabi kata 1400 tahun dulu. Nabi kata ada 4 benda, siapa buat 4 benda ni, ataupun salah satu, ataupun salah 2, salah 3, ataupun keempat benda ni, siapa buat benda ni, dia buat satu amal yang dibuat oleh orang-orang jahiliah dulu. Dan Nabi kata lagi sekali, Nabi kata benda ni, amalan ni, lan yada'ahunna nas. Sekali-kali sampai kiamat, sekali-kali tak akan ada orang yang tinggal benda ni, melainkan akan ada orang buat benda ni. Nabi kata. Baik. Kata dia, tiada tertinggal sekaliannya oleh orang-orang sampailah hari kiamat. Yang pertama, Nabi kata, an-niyahah wat-ta'nu fil ahsabi wal adwa. Ajraba ba'ir fa ajraba mi'ata ba'ir. Man ajraba al-ba'ir al-awwal wal anwa'u mutirna binaw'i kaza wa kaza. Maka pertama daripada 4 perkara tu ialah kriau meratap si mati dengan gurindam mulut, berbagai-bagai cakap yang pilu dan rayu, dan menampakkan susah sangat akan hati.
dan tak redha akan apa yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mau terima dan tidak mau redha dan tak mau sabar atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilepaskan dirinya merayu-rayu dan meratap dengan berbagai-bagai perkataan yang memilukan hati. Itu nombor satu. Dia panggil an-niyahah. An-niyahah. An-niyahah ini maksud dia apa? Maksud dia tunjuk rasa tak puas hati. Sama ada dengan teriak, ataupun dengan menjerit, ataupun dengan duk kriau, ataupun dengan mulut duk meratih, tak mau nak berhenti dan sebagainya. Ini satu daripada amalan jahiliah dulu yang Nabi kata akan sentiasa dibuat oleh orang-orang sampai hari kiamat. Bila berlaku aja satu kematian, dandan mulut kriau bercakap benda yang pelik-pelik, bukan-bukan dan sebagainya. Satu. Yang kedua, dia kata mencela dan mencerca kepada bangsa dan keturunan orang. Ini satu lagi. Ini perangai orang jahiliah. Islam senang aja. Islam, Quran kata inna akramakum indallahi atqakum. Islam, Tuhan kata apa? Yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Hang daripada bangsa Melayu ke, hang daripada bangsa Arab ke, hang daripada bangsa apa pun tak kira. Hang bangsa Cina ke, hang bangsa India ke, hang daripada bangsa Turki ke, hang daripada bangsa Parsi ke, hang daripada bangsa apa pun, itu tak penting. Yang penting ada takwa dalam hati hang. Kalau ada takwa, hang satu orang yang orang duk pandang hina kerana bangsa pun, di sisi Allah hang mulia. Tuhan bagi peluang macam tu. Bangsa ni tak boleh buat apa, tuan-tuan. Bangsa tak boleh buat apa. Kalau kita ditakdirkan Allah beranak mai daripada perut mak bangsa Melayu, kita Melayu. Kita duduk marah dekat bangsa pun tak ada guna. Sebab kita Melayu, kita tidak boleh menceraikan Melayu daripada diri kita. Orang bangsa Cina pun, dia tak boleh nak marah bangsa dia, tak boleh. Sebab dia dengan bangsa ni, dengan Cina ni, dia ada dalam diri dia. Dia tak boleh nak cerai buang Cina. Aku tak mau jadi Cina, tak boleh. Aku boleh untuk kata aku tak mau jadi Buddha, tak apa. Tapi aku tak boleh nak kata aku tak mau jadi Cina. Itu. Sebab bangsa sesuatu yang lahir dia ada dalam diri kita. Maka bangsa ni tak ada apa. Di sisi agama tak ada apa-apa. Kalau ada orang nak menghina orang lain kerana bangsa dia, itu perbuatan jahiliah. Itu dilaknat oleh Allah. Tak boleh. Tapi sampai kiamat Nabi kata akan ada orang suka duk maki bangsa orang ni. Kata bangsa tak guna. Tak boleh kata lagu tu. Tapi sampai kiamat akan ada orang duk cakap lagu tu. Sedangkan cakap tu menggambarkan dia satu orang yang jahil agama. Begitu. Dia kata dan dikejinya bangsa orang dan menghinakan dia. Piduk keji bangsa orang tu. Piduk pandang hina kerana kawan tu bangsa tu. Dikatakan si anu itu ataupun kamu itu apa sangat ke bawah keturunannya. Bila kata bangsa keturunan tak boleh. Tak boleh. Kata lagu tu tak boleh. Dia kata. Dan apa keturunan anak tukang besi ataupun pidu hina kerana asal usul keluarga dia. Asal keturunan pak dulu duk kerja katok besi. Apa salah dengan pak dia kerja katok besi? Kalau pak dia katok kepala, sungguhlah nak marah ke dia. Lah. Ini pak aku tu duk kerja cari makan halal, pergi duk katok besi je Tapi duk hina dia bangsa anak kerja katok besi. Tak boleh lah lagu tu. Dia kata ataupun keturunan anak tukang sapu sampah jalan, pergi duk hina kau tu. Anak dia balik mai abang dia kata, ayah saya ada kawan dah. Budak mana? Saya. Budak mana? Dia kata budak Pulau Pinang juga. Pak dia siapa? Tanya tu pun cengih dah. Okay. Pak dia siapa? Dia kata pak dia bukan orang senang lah. Pak dia duk kerja sapu sampah tepi jalan. Oh, dia kata keturunan aku tak pernah lagi menikah dengan orang kerja sapu sampah. Ini perangai orang jahiliah. Dia sapu sampah pun kalau dalam hati dia, dalam diri dia ada takwa, dia lagi mulia daripada tokoh-tokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala dia melihat takwa. Dia bukan melihat pak hang kerja apa. Dia bukan melihat hang bangsa apa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat takwa. Siapa pun berpeluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Dia kata minta maaf. Dia kata hang jangan pergi buat pasal. Dia kata bapa tak mau dengar benda ni semua. Lah juga hang telefon dia putih. Dia tanya pak dia pasal apa. Pak dia kata pasal apa hang abang dah. Pak dia kerja sapu sampah aku tak mau. Oh tak boleh macam tu. Itu amalan orang jahiliah. Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada orang yang bersikap begitu. Dia kata ataupun anak kuli khadam orang. Piduk hina orang macam tu.
Bangsa mak hang pergi duk kerja basuh kain di rumah orang. Apa salah dia pergi basuh kain di rumah orang? Dia cari rezeki halal. Dia cari rezeki halal, dia basuh kain kan, dia pergi duk basuh berak orang sakit kan. Pakai itu rezeki halal. Kita pergi hina dia, hina tak kena tempat ni, tak boleh. Tuan-tuan cuba bayangkan, berapa cantik Islam ni. Islam tak pernah ajak kita pergi duk tunjuk juah, pergi duk tunjuk sombong dekat orang tak tentu pasal. Islam tak ajak benda-benda macam ni. Pasal apa orang Islam pergi duk buat perangai macam ni? Tapi Nabi SAW kata, sampai kiamat akan ada orang berperangai begini. Dan ini adalah perangai jahiliah. Nabi kata. Maka adapun aku, dia kata, asal tok nenek aku orang gagah perkasa. Panglima ulu balang. Dia duk main lagu tu pula lah. Oh, dia kata, hang jangan pergi duk ambil ni semua anak orang sapu sampah, anak orang duk kerja basuh kain ni semua. Jangan. Hang tahu pak siapa? Pak ni keturunan. Oh, dia baca habis. Nupang lima. Pak ni keturunan, dia baca habis. Panglima apa dulu, Panglima, Pang 6, Pang 7, semua keturunan dia, semua pergi sampai ke 10 dah ada. Oh, dia kata, aku tak mau keluarga aku, keturunan kita pergi jadi rosak kerana ni, tak mau. Dia kata begitu. Dan daripada anak datuk-datuk dan orang besar-besar, dia kata pula, hang tahu kita siapa? Ingat senang ni aku nak dapat title datuk ni. Ingat senang? Dia tanya anak dia sampai 3 kali. Ingat senang? Anak dia kata, susah pak, susah. Hang tahu. Mujur hang tahu, dia kata. Tuan-tuan percaya ada orang macam ni? Ada, tuan-tuan. Ni, lagu contoh Tok Guru Syekh Idris Al-Marbawi bawa dalam kitab ni, ada dalam masyarakat ada. Tak tahu apa pasal dia duduk perasan hak keduniaan ni, duk apung dia, dia duduk naik. Dia tak tahu dia duduk naik, duk pergi ke neraka. Begitu. Dia kata ataupun dia kata aku anak daripada keturunan raja anu apa semua bido abang. Aku ni keturunan raja apa anu bido abang, raja macam-macam raja dah dekat dia. Ceng balik tengok pak dia pun duk kerja cari ulam raja saja, bukan raja apa. Tapi dia pergi sembang kata dia keturunan bukan ni hang boleh cek tu. Kan tak bagus macam ni. Dia kata ataupun dia kata aku anak Tuan Habib. Dia kata kita ni keturunan Habib ni, keturunan orang baik-baik. Daripada bangsa Arab. Dia kata, hang tahu Tok Wan kita main mana? Dia pergi tunjuk jauh. Jauh mana Hadramaut lah. Hang tahu Tok Wan kita main mana? Tok Wan kita main daripada Arab betul tu. Hanya ni buat pasal. Dia tunjuk kat anak dia macam tu. Tak boleh hina keturunan orang macam tu. Abu Jahal pun Arab juga. Dia kata apa? Itu pun Arab juga. Abu Jahal pun Arab juga. Hang main lain mana kita tak tahu lagi. Nak menghina keturunan Abu Jahal pun tak boleh. Pasal apa? Pasal anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahlin, anak Abu Jahal. Tapi jadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Allah angkat Ikrimah jadi orang yang mulia. Nampak? Dia kata, ataupun dia kata, orang kaya-kaya dan orang-orang yang dimalui oleh orang semua. Dia kata, hang tahu kita siapa? Kita ni dalam kampung ni sebut keluarga kita siapa tak kenal. Ini bukan zaman pak. Dia kata bukan zaman Tok Wan hang tu. Zaman berapa keturunan dulu tu. Kita memang orang yang disegani di kampung ni. Hang jangan buat pasal. Hang jangan bagi malu muka aku. Cakap macam ni tak boleh. Ini semua agama tak mah. Dia kata dan sebagainya. Aku nak buat contoh banyak. Dia kata. Tapi jenis macam ni. Jenis duk penaik diri. Jenis duk hina orang ni. Agama tak mah. Dia kata. Maka mencaci dan mencerca orang begini. Tiada tertinggal oleh umatku sampai kiamat. Nabi kata ni. Perangai-perangai dia sebut contoh-contoh tadi ni. Sampai kiamat akan ada orang Islam dah buat perangai macam ni. Nabi beritahu ni tujuan dia apa? Tujuan dia ialah supaya kita bila dah tahu kita jangan buat macam tu. Itu tujuan dia. Yang ketiga dia kata. Perkara ketiga yang siapa buat, dia buat satu perangai jahiliah. Yang ketiga ialah jangkit menjangkit. Ini pasal penyakit. Iaitu apabila didapat oleh mereka itu menatang kena sakit. Kemudian kena sakit yang lainnya. Kemudian yang lainnya lagi. Sampai habis menatang hampir. Yang hampir dan yang berkawan-kawan itu kena sakit belaka. Maka sudahlah menjangkit penyakit itu daripada menatang pertama kepada yang lainnya. Demikianlah kata orang-orang zaman jahiliah itu. Tiadalah tertinggal oleh umatku sehingga kiamat. Orang hak jenis duk kata apa? Dia kata penyakit ni berjangkit. Dari segi akidah salah. Tapi benda ni dia very common dalam masyarakat kita. Benda ni common. Orang terima kata penyakit ni berjangkit. Tapi dari segi agama dia nak perbetul balik benda ni. Dia kata tak semestinya berjangkit. Berjangkit tu bukan kerana penyakit tu menyebabkan berjangkit. Berjangkit tu atas kehendak Allah.
Agama dia pikut tu. Penyakit tu, kita duk kata penyakit wabak, penyakit yang berjangkit. Tapi penyakit tu tidak akan berjangkit kalau sekiranya tidak dengan izin Allah. Allah tak izin, tak berjangkit. Contoh senang kita ambil, tuan-tuan. Campak. Campak ni kita kata berjangkit lah. Tapi duk jadi dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita biasa jadi. Seorang anak kena, seorang lagi kena, 3 orang lagi tak kena. Hari-hari duk main sekali, anak kita hanya nombor 1 dengan nombor 2, hanya nombor 4 dengan nombor 5 dan sebagainya. Mula-mula kena campak hanya nombor 4 tu. Kita pergi klinik, doktor habaq lah, dia kata jaga baik-baik ni kain tola, jangan duk kongsi guna apa semua ni, barang-barang pun jangan duk kongsi guna apa semua. Kalau dia guna lepas tu basuh dengan air hangat dan sebagainya, doktor habaq macam tu. Supaya dia kata penyakit ni tak berjangkit ke orang lain. Tapi mata kita sendiri duk tengok, anak kita hanya nombor 4 kena demam campak, anak nombor 5 budak-budak, dia kira apa, gelas kawan tu minum sakit, dia pergi ambil, dia minum, dia tak kena. Tadi kata demam campak boleh berjangkit, tapi dia ni belum campak kain tola pun, tak lagi kawah demam campak pakai, lagi dia ni ambil pakai, dia tak kena. Dan macam mana yang kata penyakit ni berjangkit boleh kena, tapi dia ni tak kena, macam mana? Dia tak kena kerana Allah tak mau dia kena, maka dia tak kena. Jadi hak sulung pula pergi kena. Hak sulung nu punya duk jaga kain tola pun tak kongsi, pasal dia sulung, dia dah besar, dia dah cerdik dah. Doktor pesan macam tu dia jaga. Kain tola hak adik dia demam campak, dia bukan kata dia tak pakai, rapat pun dah. Gelas hak adik dia demam campak minum, dia sentuh pun tak, dia kena. Jadi yang nak pergi kata penyakit ni yang berjangkit ni, nak kata kok mana? Maka syarak nak perbetul balik benda ni. Dia kata berjangkit tu bukan kerana penyakit, berjangkit tu kerana Allah nak dia sakit sama, maka dia sakit. Siapa yang tidak faham kata penyakit ni berjangkit, salah dari segi agama. Dan nampak cukup halus benda ni, yang kita semua pun duk buat silap. Kita semua pun duk buat silap. Baik, dia kata orang-orang Arab zaman jahiliah dulu, dia kata ajraba ba'ir fa ajraba mi'ata ba'ir. Ini perkataan, ungkapan kata-kata yang disebut oleh orang Arab jahiliah dulu. Dia kata ajraba ba'ir, telah kena penyakit korak seekor unta. Ba'ir makna dia unta. Unta ni sekok dah kena korak. Fa ajraba mi'ata ba'ir, maka menjangkit ia menjadi kena korak 100 ekor unta. Orang Arab jahiliah, kalau sekok unta dia naik korak di badan, dia dandan, dia perasin buang, dia tak mau bagi dua sekali. Pasal apa? Dia kata kalau start sekok kena, 100 ekor nanti kena. Orang Arab jahiliah kata lagu tu. Maka perkataan yang demikian itu dimarah oleh Nabi SAW. Kerana memberi waham, memberi syok ia akan makhluk itu, memberi bekas ia. Sampai kita ni pergi jadi confused. Kita duk ingat, penyakit ni, unta yang kena korak ni, dia makhluk. Makhluk boleh bagi bekas ke kepada makhluk yang lain? Tak boleh. Allah saja yang boleh memberi bekas. Makhluk tak boleh bagi bekas. Satu doktor pakar, punya pakar nama ni cukup terkenal. Orang bagi dekat dia Datuk, bagi dekat dia Datuk Seri, bagi dekat dia Tan Seri. Pasal apa? Pasal nak recognize dia, nak mengiktiraf kebolehan dia, pakar dalam bidang ini. 50 orang dah yang dia operate, semua sukses, semua berjaya. Di kalangan 50 yang dia operate tu, ada yang mai kat tangan dia ni dah tenat dah, memang dah kena sumpah dengan doktor lain dah, kata dia ni tak ada harapan, tapi boleh sihat balik. Maka nama dia cukup terkenal. Dia doktor pakar, pi tangan dia, okey, dia berkata. Satu hari mai tangan dia, bukan orang yang teruk, baru sakit sikit-sikit, dia operate mati. Maknanya yang 50 yang sukses, pembedahan yang sukses tu, adakah dia memberi bekas kepada mereka ni? Dah. 50 pembedahan yang berjaya tu atas kehendak Allah. Mai tenat dah pun, Allah nak dia sihat balik, dia sihat. Dia tu sihat bukan kerana doktor ni pandai. Dia sihat kerana Allah nak dia sihat. Doktor ni ikhtiarkan saja. Mai tangan dia tak teruk pun. Tak teruk bukan kata sakit teruk. Cuma dah tahu kata ada saluran sumbat dan sebagainya. Dia nak buat buang awal-awal. Tak mau tunggu teruk baru nak buat. Nak pergi buat awal-awal. Potong-potong mati. Potong-potong mati. Maka menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak mau izin kawan ni hidup. Maka kawan tu mati. Orang yang tak faham benda ni, dia pergi marah doktor ni. Dia kata tak guna, dia saja nak bunuh pak aku. Itu orang tak faham. Mati hidup ni bukan manusia yang memberi bekas. Mati hidup ni Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan.
Maka demikian juga dengan hak sakit ni. Sekong unta kena korak, tak semesti 100 ekor yang duduk dalam kandang tu akan kena. Sekong kena, kalau Allah tak mau lagi 99 ekor kena, maka 99 ekor tak kena. Cuma kita manusia, atas jalan ikhtiar, kita asingkan hak sakit ni bagi pergi duduk satu tempat. Bukan kerana kita kata dia boleh bawa penyakit dekat orang, tak. Dia tak boleh bawa penyakit, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah lah, ini soal akidah. Dia kata dan beriktikad yang demikian itu ditegah oleh syarak. Kita beriktikad mengatakan makhluk boleh bagi bekas, itu salah. Itu salah. Dengan kerana itu dijawab oleh Nabi SAW perkataan itu sebagai jawab sergah dan jawab marah. Nabi SAW bila dengar ni puak Arab jahiliah ni, mereka sebut ajraba ba'ir fa ajraba mi'ata ba'ir. Mereka kata kerana sekong unta kena korak, 100 ekor nanti kena korak. Sama juga. Bila Nabi dengar macam ni, Nabi marah. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata man ajrabal ba'ir al-awwal. Nabi kata siapa man ajrabal ba'ir al-awwal. Nabi kata siapa yang menjadikan korak pada unta hak mula tadi. 100 ekor unta duduk dalam kandang, sekong mula kena korak. Hak kena korak mula sekali itu siapa yang bagi dia kena korak? Siapa yang mentakdirkan dia kena korak? Nabi tanya. Adakah dahulu daripadanya unta korak sampai boleh dikatakan menjangkit dia? Nabi kata sebelum unta yang pertama kena korak, ada tak unta lain yang kena korak? Tak ada. Dia yang pertama kena. Main mana korak ni? Nabi tanya. Allah yang buat mai penyakit ni kepada unta tu. Kalau Allah yang buat mai pada unta tu, 99 ekor lagi pun kalau nak kena, atas izin Allah baru kena. Nabi kata begitu. Maka tentulah tidak ada lain daripada Allah yang menjadikan korak ke atas dia. Maka demikian juga yang menjadikan korak pada unta yang lain itu, tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Benda ni Tuhan. Tuhan kata sihat, sihat. Tuhan kata sakit, sakit. Dia nak keluar mai dah tadi ni. Dia nak keluar mai dah satu orang tua kampung. Mai dengan basikal. Oh, dia kata, Ustaz Nabi mana? Dia kata, ada kuliah malam ni. Padang, pergi Padang ada. Ada kuliah malam ni, Padang. Dia kata, nak cakap dengan Ustaz dah. Masuk. Dah, dia kata, Mak Lang cerita perempuan dia. Dia pun umur 70 lebih. Perempuan dia umur 69. Dia kata, Mak Lang sebulan dah Ustaz. Dia kata, duduk tidur di rumah, tak boleh keluar. Oh, kata, pasal apa? Tak dengar cerita. Kencing manis. Bila kencing manis, ni kontrol gula lah. Kencing manis, doktor akan pesan satu lah, kata kontrol sikit, makan benda manis, benda gula ni kontrol sikit. Takut saya lagi leceh. Kencing manis ni susah. Ubat dia pantang, doktor kata. Dia pantang sampai langsung tak makan gula. Bila langsung tak makan gula, badan tak ada tenaga. Badan tak ada tenaga. Sekali dia blackout terus. Gula tak ada dalam badan, tenaga tak ada. Sekali dia blackout terus, dia collapse. Bawa pergi hospital, sampai di hospital dia tarik. Dia tarik dengan kancing gigi semua cukup. Dia kata start daripada tu, dia kata sebulan dah Ustaz, doktor pun kata di hospital pun tak ada guna, balik. Sebulan dah duduk rumah cakap tak boleh apa, tak boleh tangan kalau duduk lugu tu lah. Kalau kita kalih lah. Nak menguat apa pun tak boleh, dia kata. Sebulan lah. Habis tu apa saya boleh tolong? Saya ada, apa yang saya boleh tolong Pak Lang? Dia kata Ustaz tolong buat ayam. Saya kata buat ayam teh lah boleh. Yang ni satu benda saya tak hati. Saya kata dia minta maaf Pak Lang. Dia terkejut kan. Dan dia kata Pak Lang pun lupa nak bawa mai ayam. Pakai ayam rumah Ustaz. Ayam rumah saya ayam teh. Kata saya keluar mai. Dia serius kan. Kita pergi buat melawak, dia pun terkejut lah. Saya kata dah Pak Lang cerita lagu ni. Saya kata saya tak pandai macam-macam ni. Saya tak pandai, saya abang saya tak pandai. Cerita nak buat main ayam, suruh jampi, muih ni saya tak erti. Saya tak erti, saya tak pernah belajar benda ni. Saya tak tahu, saya tak mau buat. Kalau saya buat juga, saya bohong orang. Tak apa, nanti saya tengok macam mana, saya fikir balik lah. Siapa doktor ke, siapa ke, saya fikir balik tengok macam mana. Kok mana saya boleh tolong, saya fikir tengok. Bukan. Bukan nak abang tak ayam teh tu. Nak abang kata penyakit nak main tu. Penyakit nak main tu. Duk elok-elok dia kata. Dia kena sekali. Terus collapse. Terus. Lidah pun tak boleh tarik masuk ke dalam dia. Tak tahulah Ustaz dia kata kesian lah ni makan kuaya.
Duk bubuh ayak pun masuk ke wayar ke apa semua. Dia kata badan pun nampak serah dah, nampak susut dah. Dia kata tak tahu lah, susah hati. Anak-anak pekat balik main berhimpun habis di rumah lah. Penyakit tuan-tuan. Kita duk baca kitab ni, Nabi duk pesan ni semua ni. Kita bila dengar cerita macam ni, dia cucuk main kat hati ni. Ni hak Nabi duk abang ni apa pun, nak buat apa, nak buat ibadat, nak buat benda baik, nak buat apa sebelum main benda-benda ni. Sebelum main mati, sebelum main sakit, sebelum main benda-benda tak elok ni, masa ni kita buat. Benda-benda macam ni tuan-tuan, kita ambil aktibat. Hari kita nak main bila kita tak tahu tuan-tuan. Hari kita nak main bila tak tahu. Kan? Ada kawan lumpuh 10 tahun. 10 tahun lumpuh. Bergerak tak boleh apa, tak boleh apa, tak boleh. Nak pergi mana pun nak kena orang tolong cempung bawa pergi. Nak pergi buang air pun nak kena orang cempung bawa pergi. Dia main senak perut, panggil orang-orang main lambat sikit, lepas pergi atas katil. Hari ni hari dia. Hari kita bila. Benda ni semua tengok tuan-tuan, pasang balik pihak agama kita duk belajar ni. Pasang pergi balik. Keinsapan ni dia kena main dalam hati. Insaf tu dia kena main. Oh, dia nak main ni. Penyakit ni dia nak main. Sekelip mata dia boleh main. Sebelum Tuhan takdirkan benda-benda ni main kat kita, biar kita puas hati. Buat ibadat kat Tuhan ni kita puas hati. Pasal bila dia main macam tu, tak puas hati. Tak puas hati. Ni dia kata umpuan palang kita tadi. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya tahu Ustaz, isteri saya ni masuk waktu semayang. Masuk waktu semayang. Yang kata malang ni dia kata. Lah ni Ustaz, dia kata bila masuk waktu yang mata meleleh. Dia cerita tu kita dengar tak syok. Dia kata masuk waktu dia nak bercakap tak boleh, dia nak gerak tangan tak boleh, apa pun tak boleh. Hati tu kalau boleh nak suruh masuk sewaktu, nak suruh orang angkat dia nak pergi ambil ayat semayang. Nak bercakap tak boleh, nak panggil orang tak boleh, nak bergerak tak boleh. Dia kata bila masuk waktu Ustaz, dia tengok yang mata turun. Boleh. Saya kata kat dia, Pak Lang, korang syukur. Syukur pada Tuhan. Sebab Tuhan bagi kat dia macam tu. Dia tahu ni masuk waktu dia nak semayang. Tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak buat macam mana? Tak ada daya upaya. Tak ada kekuatan. Yang mata keluar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kita takut. Nabi SAW, bila orang pergi buat bercakap macam ni, Nabi terus sergah. Nabi kata, man ajrabal ba'ir al-awal. Nabi kata, unta hak mula-mula kena korak tu siapa yang bagi main penyakit korak kat dia? Bukankah Tuhan yang takdirkan dia kena korak? Kalau unta yang pertama, Tuhan yang mentakdirkan dia kena korak, kalau nak kena lagi 99 ekor pun, kerana Tuhan yang mentakdirkan dia kena. Bukan kerana penyakit tu sendiri dikena lepas. Nabi kata lagu tu. Maka demikian jua yang menjadikan korak pada unta yang lain itu. Maka tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah korak unta yang pertama itu memberi bekas kepada lain sampai dikatakan jangkit ke atas yang lain dengan sebab dia. Bahkan Tuhan yang menjadikan korak yang lain itu pada waktu kena korak unta yang pertama ataupun kemudian daripada kenanya. Dia kata cerita dia Tuhan yang menentukan benda ni. Dan dia kata yang keempat, yang menjadi silap kebanyakan orang Islam sampai kiamat ni apa dia? Yang keempat, dia kata masuk dan terbitnya bintang. Sebagaimana kata hadis Nabi SAW, wal anwa'u mutirna bin nau'i kaza wa kaza. Maksudnya dan terbit masuk bintang, yakni telah dikata oleh orang Arab jahiliah dan beriktikad mereka itu kena hujan kita ni dengan sebab terbit dan masuk bintang yang bagian-bagian. Tak boleh percaya lagu tu. Tak percaya ni kalau bintang ni lagu ni akan jadi lagu ni. Kalau bintang ni lagu ni akan jadi lagu ni. Tak boleh ambil sempena-sempena macam tu, tak boleh. Macam dalam masyarakat kita lah ni. Betul, lepas semayang lohong, orang main habak kat dia. Dia kata, Pak Long, kawan kita Ajidin meninggal lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata patutlah, dia kata semalam aku dengar borong duk bunyi. Dia nak masuk juga simpang kosot ni. Dia nak masuk juga. Kawan ni main abang kat dia satu berita. Betul lah main abang. Dia kata Pak Long, kawan kita Haji Din dah meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cantik lah. Dia kata patut karut. Patutlah dia kata semalam. Aku dengar bunyi borong tu ni. Main dah ni. Dia kata main dah dalam hati hari. Dia kata siapa ni pula ni esok ni. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Sama macam hadis ni juga lah. Nabi kata la adwa,
Tidak ada jangkitan pada penyakit. Jangan kata kerana satu orang sudah kena sakit ni, lagi 10 orang nanti kena. Tak boleh. Kalau nak kena pun, atas kehendak Allah. Bukan kerana penyakit tu dia kena. Wala tayarah. Tayarah ni daripada perkataan tair. Tairun, makna dia burung. Tayarah maksudnya percaya kepada burung. Dengar bunyi lagu ni, abang dah kat bini dia kata aku berasa ni ada seorang nak jalan ni. Percaya kepada bunyi burung. Ataupun percaya kepada apa-apa ni, wala hammah, percaya kepada benda-benda sial. Betul-betul dah daripada pukul 6 tadi mandi manda, pakai baju buh, minyak atar apa semua elok dah. Bini dia kata, mana abang? Malam ni masjid Jelutong. Elok semua dah, start motor baru nak keluar main bewak lintas. Oh, dia kata tak lebih. Bini dia kata apa siapa? Dia kata tak nampak no bagus main lintas. Kalau aku duduk tebiang pi juga, saat lagi yang nanti teriak di rumah seorang-seorang. Dia percaya, kata kalau pi, satu-satu yang sial akan berlaku. Bugama tak mau macam ni. Wala safara. Nabi kata, dan tidak ada sial pada bulan Safar. Jangan duk ingat ni bulan Sapak ni. Anak dia kata, ayah saya ingat saya nak pindah rumah minggu depan. Dia kata, minggu depan bulan Sapak. Jangan. Hang pindah bulan Sapak, nanti lapang semua hidup. Percaya karut. Masyarakat kita ni, yang ni banyak. Pasal apa ni pergi jadi banyak ni? Rupanya Nabi habaq dah dalam hadis 1400 tahun dulu. Nabi habaq dah. Nabi kata ini amalan jahiliah. Tapi Nabi kata amalan ni lagi tak kiamat akan ada orang beramal dengan amalan ni. Kita dah tahu yang tu. Kita jangan pergi masuk dalam kumpulan yang disuruh oleh Nabi jauh ni. Kita jangan pergi terlibat dengan kumpulan yang Nabi marah ni. Begitu. Baik. Bawah tu huraian benda-benda yang sama. Satu lagi dia kata bab ma jaa fi karahiyatil buka 'alal mayyit. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah menangis atas mayat. Bila berlaku kematian tak boleh duduk teriak-teriak dan sebagainya. Ketahuilah saudaraku, menangis atas orang mati itu ada dua macam. Iaitu ada kalanya ditangis dengan mengeluarkan air mata sahaja. Serta tidak ada bunyi buah tuturan mulut. Itu satu. Bila orang abang kat dia, dia duduk Kuala Lumpur, tahu adik telefon, kak ke? Awak kan? Sebab tak boleh nak cakap, adik ni. Sebab nak cakap tak boleh. Kak ni punya awak ni, pasal apa? Dia kata, mak tak ada dah. Air mata turun. Yang tu satu. Dia kata menangis, tapi mulut tak bunyi apa. Payah menjerit pun tak, meratih apa pun tak, air mata yang turun deras. Nak cakap tak boleh, dia ketak dada. Tak apalah, kata tak apa, hampa tengoklah sat dulu sementara kau nak kemas-kemas kau nak balik. Takat tu saya ikat telefon balik. Lagu tu satu jenis. Menangis apabila dapat berita tentang kematian. Dia kata. Dan ada kalanya menangis itu dengan macam-macam biji buah mulut dan kriau dan jerit yang kuat. Dan merogol-rogol rambut lagi sekali. Rambut kena rogol. Dia kata ronyah-ronyah rambut dan mencakak-cakak muka dan mencari-cari baju dan sebagainya. Ini satu jenis lagi. Adik saya telefon. Kak ke ni? Kata, awak lah. Teriak, adik pun teriak. Dia kata, awak mak mati ke? Dia tanya tu dulu. Adik kata, dia ni. Yang adik pun dengar-dengar. Dua-dua buat amal jahiliah. Yang ni dia kata satu macam lagi. Maka jika menangis itu dengan mengeluarkan air mata saja dan tidak ada biji buah mulut dan tak ada kriau menjerit, nescaya harus ia dan tidak haram. Menangis air mata saja, sedih, okey, itu tak salah, tidak haram dan tidak berdosa. Dan jika menangis itu dengan kriau, dengan jerit, dengan macam-macam biji buah mulut, berkata-kata dan sebagainya, maka inilah yang diharam oleh syarak. Jadi kita faham dah. Maka mayat itu pun, ni dia kata, maka mayat itu pun diazab Allah akan dia dengan sebab menangis keluarganya itu. Dengan kerana bini teriak, dengan kerana anak pakai duk lawan teriak, pakai duk apa ni, dengan kerana tu hamba Allah hak mati ni tak pasal-pasal diazab oleh Tuhan. Dia kata. Kita baca huraian dia lagi. Jika ada mayat itu sudah suka dahulu daripadanya, ia diratap dan ditangis seperti yang demikian itu. Ataupun si mati ini pesan kepada keluarga dia, suruh buat yang demikian itu, maka dia berdosa. Pak ni, dia abang lah, dia kata, esok kalau pak mati, siapa tak menjerit, tak riak, bukan anak pak. Lagu tu punya bapak pula ada. Kita tengok macam Cina kan.
Cina mati tu bayar duit tu, suruh solom gundi buah kepala tu, wo tu suara saja, dalam duk gelap. Pasal ambil duit. Kan? Yang tukar pun. Kita nak pergi tiru lagu tu. Agama kita dah cukup cantik. Tak payah pergi duk tiru agama lain. Islam ni macam mana? Islam ni kalau pak ni sebelum mati pergi duk pesan macam ni. Sebelum dia mati dia pesan, dia kata pak mati esok, dia kata siapa yang tak menjerit, tak kaya, dia kata bukan anak bapak. Dia pergi kata lagu tu. Kalau dia pesan lagu tu, maka bila dia mati esok anak dia kaya, menjerit dan sebagainya, dia yang mati ni dia azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur. Pasal dia pesan suruh buat benda yang agama larang. Sebaliknya, kalau sekiranya dia tak pesan benda ni, bahkan dia pesan pula ke anak-anak dia, esok bapak mati jangan ada siapa pergi buat benda bagi bapak kena azab. Kalau bapak mati esok, jangan ada siapa pergi duk royom, meratih, menjerit apa semua pasal bapak mati. Jangan siapa buat lagu tu. Kalau siapa buat lagu tu, betul-betul dia tak kesian kat bapak. Dia pesan macam tu. Tiba-tiba anak menjerit juga esok ni. Maka dia tidak diazab. Ini yang agama nak beritahu. Bermula dalil yang menunjukkan itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit yu'azzabu bibukai ahlihi alaih. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat dari Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati itu diazab akan dia dengan sebab menangis keluarga dia atas dia. Sayyidina Umar kata begitu. Sayyidina Umar kata, jaga baik-baik siapa mati, anak bini teriak, riau, menjerit kerana kematian dia kena azab dengan Tuhan. Pak hak mati ni nanti kena azab dengan Tuhan pasal keluarga menjerit bila kematian dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Imran bin Husain. Dan katanya lagi, hadis Umar itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya telah ditegah oleh satu kaum daripada ahli ilmi akan menangis atas mayat itu. Sebahagian ulama dia kata tak boleh menangis. Kata mereka itu bermula mayat itu diazab akan dia dengan sebab menangis keluarganya ke atasnya. Dan berjalan mereka itu kepada ini hadis. Ulama ni dia pegang hadis ni. Dia kira kalau sekiranya anak beranak teriak aja bapak mati, anak beranak teriak aja pak kena azab. Walaupun pak tu pesan jangan siapa biduk menjerit teriak bila aku mati esok. Pak dah pesan dah, bila dia mati depan dia menjerit, pak tetap kena azab. Itu satu golongan ulama berpendapat begitu. Dia kata. Dan kata Abdullah bin Al-Mubarak, aku harapkan jika ada ia mati itu, ditegahkannya orang menangiskan dia apabila dia sudah mati. Dan tegahnya dalam masa hidupnya, maka tiada apa suatu seksa atasnya dengan sebab tangis ahlinya ke atasnya. Ini pendapat kedua yang diterima oleh jumhur ulama. Kalau dia, bapak ni dah awal-awal pesan dah, aku mati esok jangan siapa pergi menjerit, riau dan sebagainya. Lepas dia mati, dia menjerit juga. Dia tak akan menanggung dosa yang dibuat oleh orang hidup. Begitu. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu ayat Quran. Quran kata, dan tiada menanggung satu orang yang berdosa akan dosa orang lain. Pasal apa pula pak dia nak kena azab? Yang pergi teriak ni anak dia, bini dia. Dia pula pesan dah kat mereka jangan dia buat benda ni. Mereka pergi buat pasal apa pula dia nak kena tanggung? Satu orang tidak akan tanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Pasal kita dah habang dah. Kita dah bagi tahu dah apa boleh buat, apa tak boleh buat. Tiba-tiba mereka sengak-sengak pergi belah buat benda yang kita kata jangan buat. Dia pergi buat pasal apa kita nak tanggung dosa dia? Quran kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang tidak akan disuruh bertanggungjawab atas dosa orang lain. Itu alasan golongan yang satu lagi. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silakan. Bertanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-An'am. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.